Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pak Chu. Pak Chu akan menceritakan tentang macam mana proses selanjutnya selepas daripada kita buat apabila kita jumpa atau berkenal pasti tempat ataupun perangkap yang berpotensi di bawah bumi sana. Mungkin dia ada dalam 1 kilometer ke atau 1.5 kilometer ke ataupun dia cetek lagi ke, itu kita kena pasti dia. Kita kena pastikan dia punya di mana tempat dia dan di mana berapa saiz dia dan kemudian apakah fluid ataupun komponen yang ada di dalam perangkap berkenaan. Jadi di sinilah kita perlunya ilmu geometrik ataupun ilmu ukur, di mana dapat memastikan di mana tempat yang secara tepat sekali di dalam, kalau sekian di luar pantai, mana di luar pantai itu di mana tempat yang paling tepat sekali tempat kita untuk dibuat penggerudian. Sebab itu digunakan ilmu geometrik dalam menentukan site untuk kita buat drilling atau buat penggerudian. Penggerudian ini adalah penggerudian sama ada kita wildcat ataupun kita penggerudian eksplorasi, di mana apabila dibuat satu penggerudian eksplorasi, maka penggerudian akan dibuat secara mendapatkan teras gerudi ataupun core, di mana proses ini adalah memerlukan satu kemahiran atau kepakaran yang tinggi, di mana teras gerudi itu akan dibawa naik ke permukaan dan kemudian disimpan secara orang kata secara betul-betul cermat di dalam kotak-kotak lubang gerudi yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya kalau sekiranya ada kedalaman, kalau penggerudian itu sepanjang 1 kilometer, maknanya gerudi, lubang gerudi yang ataupun teras gerudi itu kita akan ada 1 kilometer. Tapi kita jangan jangkalah bahawa semua tu kita akan dapat buat naik ke permukaan. Sebab bukan semua bahan ataupun benda yang formasi geologi di bawah itu sama aja daripada atas sampai ke bawah. Tak. Dia akan ada lembut, dia akan ada poroy, dia akan ada keras, dia akan ada macam-macam benda, macam-macam sifat dia, properties dia. Jadi ada setengah-setengah tu daripada teras gerudi itu kita tak dapat membawa naik dia. Jadi dia kosong je. Maknanya tak ada data tu, tak ada lah. Data berkaitan dengan teras gerudi itu tak ada. Tapi dia akan dibantu dengan satu data-data yang lain lagi. Jadi itulah dalam industri petroleum ini adalah merupakan satu industri yang canggih lah. Pak Chu kata canggih lah. Jadi betul-betul semua ada benda dia. Jadi masa penggerudian dibuat, maka akan dapatlah orang kata daripada situ dia akan dapat kedalaman berapa dia punya tekanan dia, berapa dia punya suhu dia. Dan pada masa sekarang ni dalam teknologi yang ada ni kita boleh tahu dia punya orang kata kita boleh buat downhole logging ataupun logging semasa penggerudian ataupun pencerapan lubang gerudi itu diboleh buat secara serentak semasa penggerudian. Maknanya dengan kata lain hebat dia punya industri, dia punya penggerudian berkenaan. Jadi apabila penggerudian dia buat dan memerlukan satu kepakaran yang betul-betul hebat, sebab kalau silap hari bulan boleh blow out. Kita ingat tak BP yang terjadi dekat di Teluk Mexico tu, yang kita pun sama-sama pergi tengok movie dia betapa kemusnahan yang berlaku pada telaga BP di belah Teluk Mexico itu akan memberi satu kecelakaan yang paling hebat dalam industri petroleum. Semua orang berhati-hati, mesti beringat, sebab proses penggerudian ini akan memberi satu kesan, memungkinkan adanya proses letupan yang berlaku, sebab kita akan terlibat dengan gas dan juga cecair yang ada di bawah
yang combustion ataupun boleh terbakar. Jadi itu akan menyebabkan satu kecelakaan. Dan kita akan deal juga atau kita akan libatkan juga dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Sebagaimana yang Pak Cu cerita tadi, sebelum ini, selagi dalam kita turun ke bawah atau selagi dalam lubang tutup digerudi ke dalam, lagi tinggi dia punya tekanan dia. Dan suhu pun lagi tinggi. Jadi tekanan dia suhu dia lebih kurang dalam 35 darjah Celsius setiap 1 kilometer. Itu bertambahnya. Tapi kalau tekanan dia dah lebih kurang dalam 30 megapascal. 30 megapascal tu besar dia punya tekanan dia. Jadi kita bayangkanlah, tekanan pun terlibat, suhu pun terlibat. Jadi kalau kita silap ataupun tak betul decision atau keputusan kita akan memberikan satu kesan yang amat besar dalam proses penggerudian berkenaan. Jadi penggerudian mesti mengambil masa yang lama dan agak teliti sebab akan proses coring ataupun proses menyediakan truss berkenaan untuk bawa naik ke atas tu adalah merupakan satu teknik yang betul-betul memang pakar. Jadi kita bayangkanlah 1 kilometer di bawah sana dibawa naiknya, bawanya naik dia punya teras gerudi. Maknanya itulah yang boleh kita tengok sebenarnya di bawah sana. Kita boleh tengok batu yang ada di bawah sana melalui teras gerudi yang dibawa naik semasa proses penggerudian. Jadi proses berkenaan akan memerlukan satu kaedah yang agak mantap, terutama sekali macam mana kaedah penggerudian dan juga macam mana pengawalan terhadap cecair yang menyejukkan mata gerudi dan juga memberikan satu lubricant ataupun sebagai satu orang kata supaya benda tu, mata gerudi tu lagi senanglah untuk digerudi. Maknanya lagi licin dia. Jadi sebagai macam orang kata, nak kata minyak pelicin pun tidak, tapi licin lah, maknanya itu tugas dia adalah untuk menjejukkan mata gerudi dan juga untuk melicinkan perjalanan dia tu dan juga untuk menaikkan kembali dia punya sisa-sisa batu yang dipotong tadi untuk naik ke atas balik ke permukaan. Itulah kita akan sebagai drilling fluid ataupun cecair penggerudian. Jadi cecair penggerudian ini adalah amat penting dan mesti memerlukan satu pengawalan yang agak ketat dan kemudian mesti mengikuti profil ataupun jujukan batuan yang ada untuk mengawal dia punya mark weight dia ataupun kekuatan lumpur ataupun bahan tadi, bentonite tadi. Jadi supaya tidak berlaku kemusnahan. Jadi sebagai contohlah satu kawasan di mana dia punya formasi dia di bawah sana tu adalah terlampau poros sebagai contoh. Jadi apabila dibuat penggerudian, ada kemungkinan kawasan yang poros tadi, yang air yang drilling fluid ataupun cecair penggerudian tadi akan masuk ke dalam formasi di sebelah kiri kanan dia. Jadi dia masuk semua jadi hilang. Itu kita panggil dia sebagai lost circulation punya fluid ataupun maknanya fluid tu akan dah hilang sebab dia buat fluid tu sendiri ataupun dia punya cecair itu sendiri ada tekanan dia sendiri. Jadi tekanan tu mampu untuk masuk ke dalam formasi di sekeliling dia. Jadi kalau dia jadi macam tu, maka kuranglah dia punya drilling fluid ataupun cecair penggerudian tadi. Maka terpaksalah dia buat satu kaedah, kena inject atau kena masuk benda lain lagi. Kita panggil dia sebagai lost circulation material atau bahan yang boleh dia penebak balik
lubang gerudi supaya air ni tak masuk ke dalam formasi. Macam itulah. Ataupun dengan kata lain buat satu pengiraan kembali tentang mark weight atau beratnya cecair pengurudian berkenaan. Jadi itu dari segi pengurudian sahaja. Sebab itulah kita dalam pengurudian ini adalah orang yang bekerja di pelantar minyak tu, pengelatan pengurudian tu kita panggil sebagai mark logger. Mark logger ni inilah dia cerita dia, kerja dia. Dia tengok mark logger, dia tengok macam mana mat tu, kemudian dia tengok apa dia cutting, jenis apa cutting dia, itu kena cantik semua kan. Itu salah satu daripada tugas dia lah. Jadi apabila dah dinaikkan semua core ataupun teras gerudi berkenaan, dan teras gerudi itu akan disimpan secara sempurna, dan biasanya teras gerudi ini, sebarang teras gerudi dalam industri petroleum ini adalah dia dikategorikan sebagai sulit. Mana sulit, mana tak boleh orang lain tahu. Macam itulah. Sebab kita nak gerudi kawasan yang mungkin ada minyak di bawah kan. Takkanlah kita simply kita bagi tahu pada orang bahawa pelubang gerudi apa dia keras kita macam ni kan. Jadi itulah merupakan satu rahsia lah. Rahsia dalam satu industri, dalam satu syarikat minyak. Jadi teras gerudi inilah akan dibuat kajian teliti oleh pakar-pakar yang terlibat, oleh pakar-pakar yang terlibat. Jadi sebagai contoh, sebagai geologis ataupun ahli geologi, di mana dia akan kaji dan satu persatu kaji dari segi apa dia kandungan mineralnya. Kalau sekiranya mineral batu tu adalah batu untuk takungan minyak, dia akan kajilah macam mana dia punya porosity dia, permeability dia ataupun ketetelapan dia, dan macam mana bentuk-bentuk packing ataupun sortingnya di dalam batu berkenaan. Jadi segala-gala itu dikaji secara lebih teliti oleh ahli geologi. Dan kemudian juga dibuat kajian secara teliti juga oleh orang yang dipanggil dia sebagai petrofisis ataupun orang petrofizik. Petrofizik ini adalah memang dia tahulah macam mana data-data yang diperlukan dalam sesuatu teras gerudi berkenaan. Dan juga dan di samping itu dia macam-macam kajian dia terpaksa dijalankan untuk menilai batu yang kita ambil dah jauh daripada dalam bumi ni, untuk kita nak tengok dia punya sifat-sifat dia, sama ada dia itu bersesuaian ataupun tidak dengan sebagai takungan ataupun batu takungan. Jadi kalau sekiranya ada batu takungan sebagai contohlah, kalau kita tengok dalam batu tu sendiri dah dia punya oil show, dia panggil dia. Ada air, ada yang minyak mentah di dalam tu. Kita dah boleh nampak dah. Itu kalau dah macam tu memang dah dibuktikan bahawa batu adalah batu takungan minyak. Jadi selepas daripada itu, maka dia dah boleh dikajian, dibuat daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lain, maka dibentuknya satu kumpulan dipanggil sebagai FDP, kita panggil dia Field Development Plan. Jadi Field Development Plan ini adalah melibatkan banyak entiti ataupun banyak kepakaran dia. Yang pertamanya adalah mesti ada ahli geologi, yang kedua mesti ada ahli geofizik, yang kedua mesti ada petroleum engineer ataupun jurutera petroleum, dan mesti ada petrofizik, dan kemudian mesti ada juga orang ekonomi, dan mesti ada juga orang komputer, mesti ada juga orang elektronik, macam-macam benda. Jadi multidisiplin kena ada di dalam FDP, di mana mereka ini akan memerah otak mereka daripada data-data yang ada untuk memastikan bahawa benda ini adalah betul-betul berekonomik dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya benda itu berekonomik, sebagai contohnya berekonomik ataupun benda itu ada, dia boleh tahu semua dah. Daripada sini dia boleh tahu berapa luas berapa ketebalan reservoir tu, dan macam mana
apakah sifat-sifat fluid yang ada atau sifat-sifat cecair yang ada tu, ada sama ada dia tu adalah heavy oil ke ataupun light oil ke, dan juga dan macam-macam lagi lah. Sebab minyak ni adalah bukan satu jenis je. Bukan dia minyak mentah ni bukannya satu jenis, satu warna je, tak ada. Dia macam-macam warna dia ada. Kadang-kadang dia warna dia cerah betul, kuning je. Kadang-kadang dia tu warna merah, kadang-kadang warna hitam, warna-warna gelap, macam apa pun ada juga. Jadi itulah semua. Jadi benda-benda tu adalah bergantung kepada sifat-sifat dia, ataupun dia panggil dia standard dia, kita panggil dia API, American Petroleum punya index dia. Jadi indeks dia. Jadi indeks ni lah yang menentukan kualiti sesuatu minyak mentah berkenaan. Jadi apabila benda ni diambil kira semua, dikumpulkan semua pakar-pakar ini, maka akan berbincanglah di antara mereka sehinggalah mereka membuat satu keputusan di mana macam manakah kaedah yang terbaik untuk kita keluarkan oil dan minyak dan juga gas dalam takungan berkenaan. Berapa lama akan ambil masa dia? Berapa lama dia akan ambil masa dia untuk hidup dia punya takungan berkenaan, dan macam mana kaedah yang akan digunakan dan sebagainya. Jadi itulah yang perlu satu orang kata grup yang agak-agak memang betul-betul pakar dalam bidang berkenaan. Sebab itulah dalam petroleum ini kemungkinan dia jumpa pada hari ini dia jumpa, dia kata adanya medan minyak, kemungkinan untuk keluarkan minyak tu mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi, atau mungkin you kerja hari ni jumpa minyak tapi you pencen pun tak keluar lagi minyak dia. Itulah mana itu maksudnya betapa susahnya, betapa sukarnya untuk kita buat decision ataupun buat keputusan untuk mengeluarkan sesuatu bahan atau minyak dan gas daripada perut bumi. Jadi rasanya itulah nanti Pak Cu akan cerita baliklah secara lebih terperinci macam mana dia punya mereka ini bekerja secara kolektif dan kemudian mesti berdebat sana sini dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan perkara biasa di dalam industri petroleum. Itu sajalah yang Pak Cu ceritakan tentang kumpulan dia panggil dia sebagai FDP tadi, dia Field Development Plan punya ni, untuk menilai sesuatu takungan minyak yang ada di bawah sana. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.